Jadi kalau kita lihat konsep jihad, ialah lebih kepada struggle ataupun satu usaha, usaha untuk ke arah kebaikan lah. Sama ada jihad di peringkat individu, peringkat dalaman ataupun di luar. Tapi tak dinafikan dalam Islam, jihad yang tertinggi ialah jihad untuk menyelamatkan nyawa orang. Jadi kita lihat konsep jihad kita ataupun jihad berperang itu ialah mereka berperang tu untuk menyelamatkan nyawa civilian. Mereka berperang kerana nak selamatkan nyawa rakyat. Jadi dalam apa-apa tamadun pun kita tahu bahawa kemuncak kepada kemanusiaan seseorang ialah kemuncak kepada jasa dan bakti seorang ialah bila dia mengorbankan dirinya untuk orang lain. Altruism. Sama ada kalau kita lihat dalam sejarah tamadun Eropah, tamadun India, tamadun Cina sekalipun. Dan ini saya rasa selari dengan tabi'i manusia itu sendiri. Malah nama-nama yang diingat dalam sejarah pun nama orang yang pahlawan kan. Kenapa mereka dikenang? Sebab mereka mengorbankan diri untuk orang lain, untuk rakyat, untuk orang tidak berdosa. Jadi selalunya kalau kita lihat dalam peperangan yang akan naik nama dua jenis. Pertama, orang yang triumph, orang yang menang dalam peperangan kerana mewakili bangsa, negara, puaknya, ataupun orang yang terkorban dalam mempertahankan, kan? Jadi dan juga kadang orang yang berjuang untuk menegakkan kebenaran, memperjuangkan nasib rakyat. Jadi itu jihad. Jadi kalau kita lihat setiap bangsa, setiap agama ada konsep jihad sebenarnya. Malah kalau kita sebutkan tadi dia sebagai pada fitrah manusia sendiri. Jadi Islam agama yang selari dengan fitrah meraihkan perkara ini, iaitu kedudukan tertinggi, iaitu orang korbankan dirinya untuk selamatkan manusia lain. Selamatkan orang tidak berdosa, orang awam semua. Dan kedudukannya oleh kerana dia mengorbankan dirinya kan, mengorbankan dunianya, ganjarannya besarlah, syurga. Jadi itu konsep dia. Jadi konsep yang sama juga kalau kita lihat dalam kerangka jihad yang kita berjuang untuk menegakkan, ialah bila kita menyelamatkan nyawa semua itu menegakkan keadilan lah, menentang kezaliman dan juga kita menghargai nyawa yang tidak berdosa, menghargai keamanan dan kedamaian. Jadi segala usaha ke arah tersebut berdasarkan konsep kita kata maqasid syariah, objektif tertinggi syariah, ianya dikira jihad lah. Contohnya kalau ini kita lihat orang yang pergi menyelamatkan mangsa-mangsa perang, pelarian, itu jihad lah. Orang doktor-doktor yang pergi untuk merawat, itu kira jihad. Mangsa tanah runtuh, mangsa orang kata kemalangan bot, mangsa tsunami dan sebagainya, mereka yang pergi menyelamatkan nyawa. Konsepnya sama, menyelamatkan nyawa, dikira sebagai berjihad juga. Ini pelbagailah kalau bukan saja berperang tapi malah kalau kita lihat ada sebuah hadis yang Nabi sebutkan bahawa yang Nabi cuba lihatkan konsep jihad yang luas ni kan. Sebab tonggaknya satu keadilan. Penegakan keadilan itulah jihad. Sebab tu saya agak kurang puas hati dengan orang yang agak apologetik. Sebut jihad, meniaga, belajar pun jihad, ini betul lah. Tapi kita tak nafikan kedudukan paling tinggi ialah altruistic jihad, iaitu kita mengorbankan nyawa untuk orang lain demi keadilan. Dan Nabi sebutkan dalam sebuah hadis bagaimana kedudukan seorang pakciknya Hamzah yang terkorban sebagai seorang syahid dalam perang Uhud, orang yang pergi berjihad kan, kedudukannya dan dia akan bersama dengan siapa tahu? Dengan Rasulullah sebut secara umum, Nabi Muhammad sebut secara umum, orang yang berhadapan dengan pemimpin zalim, menegur, membetulkan pemimpin tersebut, lalu dia dibunuh. Sama ada dipenjarakan, diseksa, dikorban, maka orang ini akan diberikan sebagai Sayyidul Syuhada juga, sebagai ketua golongan-golongan yang mati syahid. Kenapa? Kerana konsepnya dia menegakkan keadilan demi orang lain, bukan hanya diri dia saja. Demi untuk masyarakat teramai, demi untuk manusiawi, demi untuk alam ini, dengan mengorbankan dirinya. Jadi itu konsep jihad.